Okey, Assalamualaikum kelas. Okey, sebelum kita start kelas kita, cikgu nak tunjuk kamu dua bentuk persamaan. Okey, berdasarkan dua bentuk ni, apa perbezaan yang dapat kamu lihat? Okey, berdasarkan ni, kamu dapat lihat bahawa pemboleh ubah di sebelah sini ialah satu, iaitu P sahaja. Yang ni X sahaja. Okey, manakala di sebelah kanan cikgu, pemboleh ubahnya ialah P dan Q. Dia bermaksud dia mempunyai dua pemboleh ubah. Dan bawah ni X dan Y. Bermaksud dia mempunyai dua pemboleh ubah. Okey, berdasarkan dua persamaan ni, kamu dapat tengok ciri-ciri pemboleh ubah untuk persamaan tersebut. Okey, yang pertama, di persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang ni dua pemboleh ubah. Okey, yang ni mempunyai satu pemboleh ubah iaitu P dan X. Okey, yang ni dua pemboleh ubah. P, Q, X dan Y. Okey, dan kuasa maksimum bagi kedua bentuk ni ialah 1. Kiranya dia tak boleh 2, 3, 4 tak boleh. Dia hanya 1 saja. Okey, sekarang kita masuk subtopik 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, ini kriteria kejayaan yang akan kita capai hari ini, iaitu 8/36 murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berkaitan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, ni ciri-ciri persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, iaitu dia mempunyai dua pemboleh ubah. Kuasa maksimum ialah 1. Okey, kamu tengok contoh ni. Contoh yang sama cikgu bagi. Okey, dua pemboleh ubah maksudnya dia mempunyai P dan Q. Dan kuasa maksimum ni adalah 1. Okey, yang ni X dan Y. Okey. Yang ni bentuk umum bagi dua pemboleh ubah, iaitu AX tambah BY sama dengan C. Dan AB tidak boleh sama dengan kosong. Okey, kalau cikgu bagi contoh, A 2, B 4, C 7. Okay, cikgu nak kamu gantikan nilai ni masuk dalam persamaan ni. Okey, bila cikgu gantikan, okey, kamu nampak tak cikgu gantikan A dengan 2 sebab A 2. B dengan 4 sebab B 4. Jadi daripada sini kamu dapat persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kamu dapat pemboleh ubah X dengan Y dan kuasanya ialah 1. Okey, kalau yang ni, okey, A 0, B 4, C 7. Bila cikgu masukkan dalam bentuk umum ni, okey, cikgu akan dapat satu je bentuk pemboleh ubah, iaitu Y. Sebab apa cikgu dapat satu je Y? Jadi sebab kat sini dia kata A dan B tidak boleh sama dengan kosong. Sebab itulah kamu tak boleh jadikan A dengan B sama dengan kosong. Kalau kamu jadikan dia kosong, maksud dia bukan dua pemboleh ubah lah. Dia akan jadi satu pemboleh ubah sahaja. Okey, yang ni contoh dia. Okey, soalan yang pertama, yang ni mempunyai dua pemboleh ubah X dengan Z. Dia mempunyai kuasa maksimum 1. Jadi dia persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kalau yang ni pula, dia ada kuasa 2. Okey, kan ciri-ciri dia mempunyai kuasa 1. Jadi dia bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah sebab dia ada kuasa 2. Okey, untuk yang ketiga, dia ada pemboleh ubah S dengan R. Dia ada dua pemboleh ubah. Jadi dia persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, ini contoh 1. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okey, yang ni pemboleh ubah dia ialah P
dan Q. Jadi dia ya kerana mempunyai dua pemboleh ubah iaitu P dan Q dengan kuasa pemboleh ubah ialah 1. Kuasa dia 1. Okey, untuk yang ni pula dia ada X kuasa 2 dengan Y. Tapi kuasa dia ialah 2. Jadi dia bukan kerana kuasa pemboleh ubah untuk X ialah 2. Okey, untuk yang ni kamu kena kembangkan dulu. Okey, 2 darab X dengan 2 darab 8. Okey, kamu akan dapat macam ni. Okey, sekarang kamu cek pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah dia ialah K saja. Nampak tak? K saja. 1 je. Jadi dia bukan kerana mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Okey. Untuk yang keempat, dia mempunyai Y dan X. Jadi dia mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasanya ialah 1. Jadi ya kerana mempunyai dua pemboleh ubah iaitu Y dan X dengan kuasa 1. Okey, kita masuk yang kedua, membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk yang ni kita ada dua iaitu daripada situasi pergi ke bentuk persamaan linear dan persamaan linear kamu tukar kepada bentuk situasi. Okey, contoh yang pertama. Okey, yang ni contoh yang kedua ni iaitu daripada dibagi situasi dia suruh kamu bentukkan persamaan linear. Okey, contoh yang ni untuk yang ni. Okey. Sekarang bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, soalan ni dia kata beza antara dua nombor. Dua nombor ni dia tak tahu. Jadi kamu boleh wakilkan dengan mana-mana pemboleh ubah macam P dan Q, A atau B. Tak kisahlah. Ialah 18. Okey, keluarkan maklumat dulu. Okey, dia kata dua nombor. Okey, cikgu wakilkan P dan Q atau kamu boleh wakilkan H dan K. Beza bermaksud tolak. Jadi berdasarkan ni dia kata okey, cikgu guna P dan Q. Jadi P tolak Q sama dengan 18. Sebab apa sama dengan 18? Sebab dia kata ialah beza antara dua nombor ialah sama dengan 18. Okey. Soalan nombor B. Simpanan wang saku Azmi ialah RMX. Okey, dia kata simpanan wang saku Amira ialah Y. Dia wakilkan X dengan Y. Jumlah simpanan wang mereka ialah 600. Jadi Azmi dengan Amira ialah 600. Okey, keluar dulu maklumat yang dibagi. Azmi diwakilkan dengan X, Amira diwakilkan dengan Y. Jadi jumlah simpanan antara Azmi dan Amira ialah 600. Bila dia kata jumlah simpanan, maksud dia tambah. Jadi berdasarkan ni kita dapat X tambah Y sama dengan 600. Yang inilah persamaan linear yang kita dapat. Okey. Sekarang contoh yang ketiga ini dia bagi kat kamu persamaan linear. Dia nak suruh kamu tukar dalam bentuk situasi. Okey, soalan nombor A. Dia bagi persamaan linear 4X tambah 5Y sama dengan 35. And then dengan keadaan X dan Y masing-masing mewakili harga. Okey, dia kata X mewakili harga nasi lemak. Y sepinggan mi goreng. Okey, kamu kena ikut sunan lah. Kalau dia kata yang okey X ke depan, maksud dia nasi lemak. Sebab nasi lemak ni ke depan. Lepas tu dia kata dan. Ni pun ada dan kan. Jadi Y sepinggan mi goreng. Okey, berdasarkan ni kamu tahu X ialah nasi lemak. Y ialah mi goreng. Lepas tu dia kata jumlah. Kan dia kata yang ni nasi lemak ni dengan mi goreng ni jumlah dia ialah RM35. Okey, berdasarkan ni kita dapat buat kesimpulan bahawa jumlah harga bagi 4 pinggan nasi lemak. Sebab apa dia kata 4 pinggan nasi lemak? Sebab kat depan ni kan ada 4. Jadi 4 darab X.
4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan mi goreng ialah RM35. Okey, berdasarkan ni, untuk jawab soalan yang ni, kamu kena mula-mula kena tahu sama ada dia dalam bentuk persamaan linear atau bentuk situasi. Kemudian keluarkan maklumat yang diberikan. Okey, kita masuk yang ketiga, menentukan penyelesaian persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, berdasarkan ni, dia kata, usulan dia kata dia ada 7 buah novel dan dia suruh Dewi dengan Zafri ni teka dia ada berapa bilangan novel dan buku cerita. Okey, dia kata 7 buah novel dan buku cerita. Jadi berdasarkan ni kita keluarkan. Okey, cikgu gunakan pemboleh ubah X sebagai novel, Y sebagai buku cerita. Okey, berdasarkan ni dia kata X tambah Y jumlahnya ialah 7. Okey, berdasarkan ni kita dapat persamaan X tambah Y sama dengan 7. Okey, kemudian cikgu buat kotak. Okey, X, Y. Okey, yang pertama ni dia kata, Dewi ni kata sebuah novel dan 6 buah cerita. Jadi X kan novel, jadi dia kata 1 je. So cikgu letak sini 1. Dan dia kata buku cerita ialah 6. Okey, ini Zafri pula dia kata 2 buah novel dan 5 buah buku cerita. Okey, berdasarkan ni kamu dapat tahu bila 1 tambah 6 dia akan jadi 7. Kan kamu belajar sebelum ni, kalau nilai sebelah sini, sebelah kiri 7, sini pun akan jadi 7. Kalau belah sini 6, sini pun akan jadi 6. Okey, berdasarkan ni dia kata novel 3. Jadi Y dia akan jadi 4. 4 campur 3 jadi 7. 4 dia akan jadi 3, 5, 2, 6, 1, 7, 0. Okey, berdasarkan kotak yang ni, kamu dapat mengetahui persamaan linear dalam dua pemboleh ubah mempunyai banyak pasangan penyelesaian yang mungkin. Okey, yang ni, satu ni bermaksud pasangan penyelesaian. Okey, sekarang ni dia kata banyak pasangan penyelesaian. Maksud dia banyak lah. Kira ada di sini kalau cikgu satu pasangan, 1. Ni 2 pasangan. Sini pasangan yang ketiga. Tu yang dia kata banyak. Kiranya dia suruh teka. Kira teka berapa bilangan dia baca, berapa bilangan tak baca. Kiranya benda tu tak confirm lagi. Dia suruh teka je. Okey, yang ni kalau contoh dia ada 7 novel, kiranya buku cerita dia tak ada lah, kosong lah. Kalau dia ada 6 buah novel, so buku cerita dia jadi tinggal 1. Okey, yang ni pasangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi dia ada 7 pasangan. Okey, sekarang kita pergi ke contoh. Okey, dia kata tulis pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2x tambah y sama dengan 6. Okey, langkah-langkah sebelum kamu nak jawab soalan ni. Pertama, kamu kena pilih suatu nilai bagi satu daripada pemboleh ubah. Kemudian, gantikan nilai itu ke dalam persamaan linear. Selesaikan persamaan itu untuk mencari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Okey, pertama, kamu kena pilih satu nilai bagi satu daripada pemboleh ubah. Okey, sekarang ni cikgu kelaskan, cikgu lukis gambar raja, bentuk tabel, dan cikgu letak X dengan Y. Okey, cikgu pilih nilai 0, 1 dan 2. Sebab dia kata suruh pilih nilai bagi satu daripada pemboleh ubah. Jadi cikgu pilih nilai untuk pemboleh ubah X. Kamu tak kisahlah, kamu boleh je nak letak 4 ke, sini 5, 6, tak kisah, ikut je. Okey, berdasarkan ni kita nak tahu pula nilai untuk Y ni. Okey, untuk tahu ni
kita kena guna konsep gantikan nilai dalam persamaan ini. Nampak ni? Gantikan nilai itu ke dalam persamaan linear. Kita akan ganti nilai dalam ni. Okey. Sekarang ni apabila X sama dengan kosong, kita start penyelesaian untuk yang ni dulu. X sama dengan kosong. Okey, cikgu salin je balik persamaan ni. 2X tambah Y sama dengan 5. Cikgu salin je balik. Kemudian cikgu gantikan. Kan dia kata X sama dengan kosong. Jadi cikgu gantikan. Ya Allah, X ni masuk jadi kosong. Nampak tak cikgu gantikan? Okey, lepas tu bila 2 darab kosong jadi kosong. Jadi tak ada lah tertinggal. Dia tak ada apa dah, dia tinggal kosong lah. Jadi kita dapat Y sama dengan 6. Jadi kita dapat tak nilai Y? Kita boleh dapat lah nilai Y sebab dia kata Y sama dengan 6. Okey, apabila X sama dengan 1, sama juga. Kamu masukkan, gantikan nilai X ni dengan 1. Sama konsep dia macam atas ni. Okey, guna persamaan yang sama. Kamu gantikan dengan 1. Sebab dia kata X sama dengan 1. Yang atas ni X sama dengan kosong. Yang ni X sama dengan 1. Tu yang cikgu gantikan. X dengan 1. Okey, bila kamu dah dapat persamaan ni, kamu gunalah kaedah yang kamu belajar sebelum ni. Kan kita ada 3 kaedah. Tapi cikgu akan tunjukkan cara, iaitu kaedah kesamaan. Okey, kaedah samaan. Kamu cari yang mana yang boleh ringkaskan. Okey, berdasarkan ni cikgu tambah tolak 2. Sebab kat depan ni tambah, cikgu nak hapuskan 2. Cikgu nak tinggal yang ni sorang-sorang dia. Sebab kita nak tahu nilai ni, jadi kita kena tinggal sorang-sorang dia. Jadi cikgu tambah sini tolak 2. Sini pun cikgu akan tambah tolak 2. Jadi 2 tolak 2 jadi kosong. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 4. Okey, jadi kita boleh tulis kat sini lah Y sama dengan 4. Okey, dia kata apabila X sama dengan 2. Okey, sama juga kamu gantikan X dengan nilai 2 dalam persamaan ni. Okey, ni cikgu ganti terus. Okey, cikgu nampak cikgu letak 2 dalam ni. 2 darab 2 jadi 4. Tambah Y sama dengan 6. Okey, lepas cikgu gantikan, cikgu guna konsep kesamaan untuk selesaikan ni. Okey, cikgu nak tinggalkan, nak cari nilai untuk Y je. Jadi cikgu nak buang 4 ni. Untuk buang 4 ni, sebab 4 ni kan tambah. Jadi bila kita nak buang 4 ni, kita kena tolak 4. Okey, jadi tolak 4. Sini pun tolak 4. Sini pun akan tolak 4. Sebab kan sebenarnya cikgu ajar dia dalam satu family. Kalau sini tolak 4, sini pun kena tolak 4. Okey, berdasarkan ni kita dapat Y sama dengan 2. Sebab 6 tolak 4 jadi 2. Okey, sekarang kita dah dapat untuk semua nilai Y. Kita juga boleh tulis, kamu juga boleh tulis dalam bentuk macam ni ya. Okey, yang pertama ni dia wajib X. Yang kedua ni dia Y. Nampak tak cikgu susun? X kan kosong. Sini kosong. Y 6. Sini cikgu letak 6. Ini untuk pasangan yang pertama. Ini untuk pasangan yang kedua. Ini pasangan yang ketiga. Jadi berdasarkan ini kamu dapat tahu ya, bahawa dia ada 3 pasangan. 1, 2, 3. Okey, sekarang dah faham. Okey, jom kita buat soalan ni. Okey, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah atau bukan. Okey, yang ni dia bagi H tolak K. Okey, pemboleh ubah dia ialah H dan K. Jadi ialah sebab dia ada 2 pemboleh ubah H dengan K. Nilai kuasa dia pun 1. Okey, yang ni bila kamu kembangkan, kamu akan dapat P kuasa 2. Sebab P darab P jadi P kuasa 2. Bila dah P kuasa 2, automatik dia bukan. Okey,
Untuk yang ni, tulis dua pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan X tambah Y sama dengan 7. Okey, yang ni cikgu dah bagi dah nilai X dia. Jadi, cikgu nak kamu cari nilai Y dia. Okey, sekarang apabila X sama dengan 1. Okey, yang ni persamaan yang dia bagi. Jadi, cikgu masukkan saja X dengan 1. Cikgu gantikan. Lepas tu, cikgu akan dapat macam ni. 1 tolak Y sama dengan 7. Cikgu guna konsep kesamaan untuk yang ni. 1 tolak 1 jadi kosong. So, tinggal Y sorang-sorang dia. Jadi, 7 tolak 1 sama dengan 6. Sama juga dengan apabila X sama dengan 2. Jadi, kesimpulannya cikgu dapat 1, 6, 2, 5. Okey, cikgu dapat 2 pasangan. Okey, yang ni sama juga. Tapi dia nak 3 pasangan. Okey, cikgu dah bagi 0, 1, 2. Okey, jadi apabila cikgu gantikan 0, cikgu akan dapat 1. Apabila cikgu gantikan X sama dengan 1, cikgu dapat negatif 1. Apabila cikgu ganti X sama dengan 2, cikgu dapat negatif 3. Okey, yang ni jawapan dia. 0, 1, 1, negatif 1, 2 dengan negatif 3. Okey, untuk latihan ni, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu personal melalui WhatsApp ke kira kamu boleh tanya cikgu personal kalau kamu tak faham untuk latihan yang cikgu tunjuk ni. Okay, sekarang kesimpulannya, memahami apabila kamu belajar ni, kamu dapat memahami dan menghuraikan ciri-ciri bentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, membentuk persamaan linear berdasarkan situasi yang diberikan, menyelesaikan persamaan linear yang mungkin bagi dua pemboleh ubah. Okey, sampai situ saja kelas kita hari ini. Okey, terima kasih.